Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hadirat tak ada, hadirin je lah. Setelah bercuti lebih kurang sebulan, kita sambung bacaan dan perbincangan. Menurut catatan saya, kita berhenti betul-betul tepat di bab 3. Maksudnya kita mula bab 3 ni, khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu, yang menjadi intipati penting lah dalam perbahasan buku karangan saya sendiri ini. Baik, dalam penulisan bab ini kita rangkum dan rumuskan semua peninggalan kerancuan. Kerancuan ni biasa digunakan oleh Indonesia. Kerancuan ni kekeliruan lah, kekeliruan. Saya tulis itu peninggalan kerancuan produk tamadun, sejarah, kebudayaan dan pemikiran Melayu lama dalam 3 kategori besar, iaitu khurafat, tahyul dan mistik. Asalnya khurafat, tahyul dan bid'ah. Tapi bunyi garang sangat bid'ah tu. Jadi kita tukarlah, mistik. Tapi rupa-rupanya mistik ni ada dia punya signifikan yang luas. Contohnya golongan-golongan tasawuf ni, tasawuf falsafi dia panggil, kajian-kajian akademik mereka, termasuklah dalam bahasa Inggeris, mereka suka guna istilah mistik ni. Biasa mereka guna the mysticism of Islam, gitu. Tasawuf lah tu. Tapi kita ingatkan tasawuf akhlak ataupun tasawuf sunni ni, tapi taklah tasawuf koya-koya dia tu lah. Tasawuf alam ini bermula bila, Tuhan duduk mana, dia macam-macam lah. Jadi istilah mistik ni sebelum Islam guna sebagai the mystical of Islam ataupun the mysticism of Islam, golongan orientalis yang kaji Islam melalui perspektif tasawuf suka guna. Dan rupa-rupanya tradisi itu memang satu tradisi yang panjang dalam kajian orientalis di barat terhadap agama Kristian dan juga agama Yahudi. Bermaksud sebelum adanya the mysticism of Islam, mereka terlebih dahulu bincang the mysticism of Christianity, the mysticism of Jews ataupun ajaran-ajaran Yahudi dan seumpamanya. Jadi apa benda yang mistik ni? Mistik lah. Mereka duk cuba cari benda yang batin lah, batiniyah lah. Mistik lah tu. Jadi gotik tak gotik yang kita tengok, macam-macam lah yang ada kaitan tu. Masalahnya, benda yang sama, dia nak bawa masuk pada Islam. Dan sebahagian pengkaji ni kemudian masuk Islam. Ni Kristian yang minat pada benda-benda mistik dalam Kristian dan juga Yahudi ni, sebahagian mereka yang asal Yahudi ni masuk Islam. Dan bila mereka minat dan masuk Islam, mereka pun nak kaji Islam menurut perspektif tersebut. Tu jadi celaruh habis licin. Tiba-tiba mari idea pada saya. Saya kena tulis satu buku bertajuk Islam Bukan Agama Mistik. Apa yang mistiknya Islam ni? Tak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Khalas. Agama wahyu jelas. Hitam putihnya jelas. Wahyu begitu tertulis, buktinya jelas. Mistik ni apa dia? Ada main, betul kok, tak betul kok, begini kok, begitu. Begitulah.
Dan benda-benda mistik ni, kononnya pemikiran mistik, penghayatan mistik ni, pada mereka benda tak nampak lah. Benda yang luar biasa, benda yang istimewa, maka jadi mistik. Benda luar biasa, benda aneh-aneh. Rupa-rupanya dari sudut tempatan pula, memanglah yang kita dah cerita sebelum ni, tok nenek moyang kita, khususnya daripada Kepulauan Jawa, memang ada dia punya tradisi kebatinan dia yang tersendiri. Antaranya istilah dia panggil Manunggaling Kawula Gusti. Siapa aja dengar tu? Bila dilihat, compare sebiji dengan yang namanya Wahdatul Wujud. The God is us and the us is God. Sama, alam ini Tuhan, Tuhan tu alam. Jadi bermulanya alam ini tidak ada asal, tidak ada hujung, sebab dia dengan Tuhan tu sama. Qadim, alam ni qadim. Ini ahli falsafah Greek dulu punya idea. Jadi golongan batiniyah ni, sama ada yang lokal ataupun yang international masa tu, dak bawa benda sama lah. Menariknya lagi, konteks alam Melayu, yang Jawa, yang tempatan ni, memang yang original tempatan ada. Kemudian bercampur pula bila agama Hindu Buddha mari, lagilah bercampur. Tiba-tiba mari pula yang Islam ni. Islam ni mari daripada golongan sufi falsafi ni, dia bawa gagasan Ibnu Arabi. Dah mari daripada luar Arab mana begitu begini ni, melalui Hamzah Fasurinya, melalui Samsuddin Sumatrai, melalui Abdul Raus Singkil. Ini semua tokoh-tokoh ni. Ini semua kalau kita mengaji Islam di alam Melayu memang kena sebut nama-nama ni. Kitab mereka lah yang akhirnya hari ini memang diajar di pondok-pondok, masih lagi sampai hari ini. Dan mereka ni memang terbuka kata mereka bawa gagasan tasawuf falsafi daripada Ibnu Arabi punya mazhab aliran. Maksudnya Wahdatul Wujud, martabat 7, kemudian Burhanpuri. Dipanggil the degree of existence. Dipanggil maratibul wujud. Bagaimana alam ni wujud. Dia bincang. Sebab tu bila kita dengar pengajian pondok setengah-setengahnya jadi faham tak faham tu. Dia bincang apa sebenarnya ni? Kononnya berfalsafah, tapi sebenarnya sedang kalut dalam falsafah yang pengaruhnya mari daripada Yunani kuno dan juga agama Hindu, Buddha dan seumpama campur belaka. Tapi alam Melayu ni istimewa, yang lokal ada, yang lokal ni yang tempatan lah, yang Jawa, yang orang asli apa semua ni bercampur pula dengan Hindu, Buddha. Mari pula versi Ibnu Arabi tu. Duduk sekali, jadi apa? Itu mari cerita Quran ni hadis tak sah, biasa ni. Quran, biasa. Hadis sahih, Bukhari, biasa. Mari cerita apa? Cerita ni baru betul ni. Ni baru yang kita cari ni, level. Itulah sekali pakai semayang dak tu sebab apa? Dah kenal diri. Siapa dia diri ni? Diri kita ni siapa? Ada satu video yang di-share oleh Sidang Kalam dalam satu kelas tertutup. Saya pun ada kelas tertutup juga, Zoom apa semua ni. Seorang hamba Allah telah bertanya kepada saya, boleh sebut nama sebab fatwa nama dia dah ada, Wan Hizam. Dalam tu ada seorang ni, slangnya slang Kelantan lah. Dia tanya, Ustaz, lebih kurang mafhumnya, Ustaz, maksudnya daripada yang saya faham Ustaz kongsi ni, kalau saya kata sebenarnya kita ni, dia cakap macam mana, kita ni adalah Tuhan dalam arti sebenarnya kata. Nah, berdasarkan apa yang duk mengaji ni, duk kiyah, duk pusing ni, soalannya begitulah. Maka dia kata kita ni sebenarnya, betul tak kalau saya kata kita ni sebenarnya Tuhan hamba Allah ni boleh gelak? Dia kata orang tak cakap lah begitu, itu masing-masing faham lah. La hawla wala quwwata illa billah. Apa benda ni? Akidah apa ni? Maksudnya apa dia? Seseorang yang sudah mencapai rasio pengajian mereka ni, kemuncaknya mereka akan sedar bahawa sebenarnya hakikat diri kita ni, nafs, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah tu,
Kita ni sebenarnya dengan Tuhan ni tak beza. Tu. Mula-mula tak semayang, kenapa? Sebab tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, nak sembah siapa? Takkan nak sembah tak tahu siapa-siapa. Maka kena kenal dulu Tuhan. Mengaji, kenal lah Tuhan. Bila kenal Tuhan, rupa-rupanya Tuhan ni diri kita. Tak semayang juga. Sebenarnya malas semayang. Tu je kita yang sebenar. Kesimpulannya malas semayang. Tu saja. Bukannya nak falsafah kau nak apa. Tak. Malas semayang. Selesai masalah tu. Cerita tu. Tapi ada video tu, saya ingat orang yang tanya soalan tu pun sajalah. Nak kita kata perangkap ke lagu mana. Tapi cara dia jawab memang dia terbuka lah. Terbuka dia kata. Jangan. Itu dia dengan pengikut orang kanan dia tu lah. Seorang nama apa pun. Dia kata, itu rahsia lah. Janganlah duk cerita pada orang. Faham-faham sendiri lah. Apa benda ni? Akidah apa ni? Layak ke seorang Islam cakap lagu ni? La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah. Saya ingat ramai yang berpegangan benda macam ni. Dan rupa parahnya macam kita lah, baju Melayu. Dan mungkin dia semayang juga setengah tu. Tapi kefahaman dia tentang Tuhan tu lagu tu. Sebenarnya Tuhan ni bukan macam kita duk fikir tu. Tuhan adalah dia punya. Kita dengar beralik lah. Tapi lama-lama rupanya itu. Tu mistik tu nanti kita akan bahas khusus bab mistik. Bagaimana Barat mentarifkan mistik daripada perspektif pengalaman beragama dengan Kristian, dengan Nasrani. Yang kemudian mereka tengok Islam pun mesti dilihat dari sudut mistiknya itu. Dan sebagai orang telih yang kaji tasawuf, sebab tu Barat minat tasawuf Islam ni. Tak banyak beza dengan Kristian punya, dia panggil Gnosticism. Gnostik. Itulah gotik tak gotik apa benda-benda yang mistik-mistik. Sebab tu dalam tradisi Kristian mereka ada saint. Saint Augustine. Saint tu tok wali lah tu. Tu ada setengah saint mereka ni tak mati. Cerita macam tok wali kita lah. Tok wali tak betul lah. Jantungnya dicabut tak mati. Orang ni boleh meraih sini, orang ni boleh bagi power lagu ni, boleh berjalan atas air. Ni cerita Kristian ni. Rosaknya Kristian sebab masuknya kebatinan, yakni batiniyah dalam ajaran mereka lah. Abad bila tu? Tak jauh. Sekitar abad ketiga Masihi saja. Tak sampai 200 tahun. Sehinggalah kemuncaknya adalah Jesus, Nabi Isa itu adalah the Son of God. Ini Nur Muhammad apa semua kita dah lawan. Inilah pun dia akan pergi ke situ. Pattern sama. Kalau tidak dihalang, dia apa ni Nur Muhammad apa semua ni kemuncaknya Nabi Muhammad tu Allah. Tu ramai dah orang nak pegang ni. Nabi Muhammad tu Allah, cahaya Allah. Cahaya. Nur Muhammad apa dia? Cahaya. Cahaya tu mai pada mana? Allah. Jadi Muhammad ni siapa? Jauh mereka ini dari paduan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik. Kesemua istilah ini mempunyai konsep, makna dan kefahamannya yang tersendiri, apatah lagi jika dikaitkan dengan fenomena yang berlaku di alam Melayu. Pertamanya kita lihat dulu makna ketiga-tiga istilah tersebut menurut beberapa kamus utama dalam bahasa Arab, Melayu dan Inggeris. Selain rujukan-rujukan kajian terhadap semua istilah tersebut. Pertama, khurafat. Kalimah khurafat adalah istilah serapan daripada bahasa Arab. Dia bukan bahasa Melayu asal. Yang bermaksud kepercayaan yang karut, dongeng dan tahyul. Itu saya ingat ta'arif daripada Dewan Bahasa Pustaka. Dalam bahasa Inggeris, khurafat diterjemahkan sebagai superstition. Menurut Cambridge Dictionary, saya tengok dalam talian, superstition bermaksud belief that is not based on human reason or scientific knowledge, but is connected with all ideas or about magic or each. Manakala Merriam-Webster dalam talian juga pula memberikan dua ta'rif terhadap superstition. Yang pertama dia kata a belief or practice resulting from ignorance, fear of the unknown, trust in magic or chance, or a false conception of causation. Benar-benar mengarut gitulah.
Nah, dua, an irrational object attitude of mind toward the supernatural nature of God resulting from superstition. Iaitu satu benda yang tidak rasional berkaitan dengan sikap berfikir, berkaitan dengan benda yang tak nampak, benda gaib, nature, alam semula jadi, dan Tuhan, yang mana akhirnya duduk sangka-sangka, akhirnya melahirkan satu kefahaman yang khurafat. Bahasa Inggeris punya ta'rif dah lagi ni. A belief or practice resulting from ignorance. Satu kepercayaan ataupun practice amalan yang dihasilkan daripada ignorance. Satu sikap tidak mengambil ataupun tidak cakna ataupun tidak memastikan sumber. Fear, takut of the unknown, takut kepada benda yang tidak diketahui. Takut pada tu, takut pada hantu, takut pada ni. Benda tak nampak belakang ni. Takut. Trust in magic or chance. Kepercayaan kepada magic, sihir lah di sini ya. Sihir ataupun bomoh, pawan dukun apa semua lah. Or a false conception of causation. Ataupun sikap ataupun kita kata kefahaman terhadap konsep yang salah terhadap causation ni, causality, sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Benda ni Asy'ariyah duk bincang. The cause and effect ni, causality. Baik. Dan sebagainya. Tu. Jadi bahasa Inggeris punya ta'rif tentang superstition ni pun menarik juga. Sebab mereka ada pengalaman tersebut juga. Rosaknya agama Nasrani yang original kerana masuknya pemikiran-pemikiran batiniyah yang akhirnya membentuk pemikiran khurafat. Nabi Isa ni boleh terbang contoh, boleh berjalan atas air, dan dia punya ancestor, dia punya saint ini, Saint Paul, Saint Augustine, ada karamah-karamah kubur dia tu boleh. Ni bermula bukan agama kita saja tuan-tuan, daripada Yahudi lagi. Sebab tu Rasulullah antara hadis akhir hayat Rasulullah yang Rasulullah tegah apa dia? La'anallahu 'alal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ahum masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ada dah. Sebab tu bila mari zaman kita ni nak pergi belarak, nak pergi selawat, nak buat majlis, nak bergendang kompan di kubur kita, tak bagi kita lawan. Sebab dia akan pergi kepada situlah. Akan pergi minta kepada tuan kubur macam-macam, percaya kubur tu ada karamah begini. Dan akhirnya jadilah apa yang terjadi. Baik, daripada bahasa Arab, kalimah khurafah, jika diterjemahkan secara literal dalam bahasa Inggeris, ialah mistik ya? Atau dimelayukan menjadi mitos. Dalam sebuah dokumen rasmi kerajaan terbitan JAKIM yang berjodoh khurafat dan azimat, garis panduan, ni saya guna buat kuliah di beberapa tempat. Yang menyemak ini adalah almarhum Profesor Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim satu masa dulu ya. Dah JAKIM tulis khurafat dan azimat, garis panduan. Ada dua benda tu, khurafat dan azimat. Khurafat berkaitan dengan kepercayaan, i'tiqad. Azimat berkaitan dengan praktis, jampi serapah, dan juga benda-benda pada sesuatu perkara. Dinukilkan ta'rif khurafat daripada beberapa kamus Arab Melayu. Menurut dokumen tersebut, tujuan garis panduan itu dikeluarkan adalah untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat awam mengenai bahaya kepercayaan terhadap perkara khurafat dan azimat yang boleh memberikan kesan terhadap akidah seseorang Muslim. Panduan tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam bilangan 3/40/96 yang bermesyuarat pada 7 hingga 9 Ogos 1996. Lama dah lah. Dalam mentarifkan khurafat, mereka merujuk beberapa kamus, antaranya Al-Mu'jam Al-Wasit, juzuk 1 halaman 237. Khurafah ditarifkan sebagai Al-Mustamlahul Makdzub, Al-Hadithul silap tu ya. Al-Hadith tu kat depan. Al-Hadithul Mustamlahul Makdzub. Al-Hadith, khabar, berita, maklumat. Mustamlahul Makdzub, yang berasaskan kepada pendustaan. Itu masuk khurafat. Jadi apa-apa perkara, berita, maklumat yang berasaskan pendustaan, itulah khurafat. Maksudnya confirm benda tak betul.
Yang bermaksud cerita-cerita yang mempesonakan, yang dicampur adukkan dengan perkara dusta. Menurut Kamus Al-Munjid fil Lughat wal A'lam, halaman 175 pula, yang bermaksud al-hadithul batilu mutlaqan. Maklumat, khabar, berita, al-batilu mutlaqan, yang batil secara mutlak. Memang tak betul. Memang confirm tak betul. Itulah khurafat. Yang bermaksud cerita-cerita yang mutlak kebatilannya. Manakala menurut Kamus Al-Marbawi pula, cerita karuk. Dia kata, khurafat ni cerita karuk, dalam kurungan, kata Syekh Marbawi, karuk maruk. Tu dia. Ada tu karuk maruk. Daripada beberapa definisi tersebut, pihak JAKIM menyimpulkan, khurafat ialah semua cerita, sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Oh, kemah JAKIM punya ni. Dia pukul belakang tu. Jami' wa mani' dia panggil. Apa dia kata? Sebarang cerita, semua cerita, sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Jelas begitu. Mereka juga menambah, berdasarkan ta'arif di atas, khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karuk dan dusta. Asal-asalnya rekaan belaka. Cerita-cerita rekaan. Walaupun kadang-kadang tujuannya untuk perkara yang baik. Direkalah cerita hantu, cerita tu, cerita ni, apa dia? Tujuannya nak takutkan anak-anak supaya tidak keluar malam. Suami-suami supaya tidaklah sampai tengah malam keluar minum. Direkalah cerita tu, cerita ni. Ada seumpamanya. Dia kata, kita bukan keluar rumah keluar rumah tu sebab ni yang di rumah tu lebih menakutkan. Tu cerita lain lah pula. Ada cerita lain lah pula ya. Baik, katanya lagi apa dia? Kemudian mereka mengemukakan 6 ciri khurafat yang dirumuskan daripada pemerhatian terhadap amaran orang Islam di Malaysia secara umumnya. Jadi biasanya khurafat dalam konteks Malaysia ni berdasarkan dokumen rasmi JAKIM tersebut. Yang pertama, dia kata ia tidak didasarkan pada nas-nas syarak, sama ada Al-Quran ataupun Al-Hadis. Cerita-cerita yang disampaikan itu biasanya hearsay, cerita tok nenek moyang, ambil dalam mastika, metro, bacaria. Itulah level dia tu. Tanya, ada ke semua daripada Quran? Tak ada. Hadis? Tak ada. Kalau hadis dhaif pun tak ada. Ni tak ada langsung ni. Memang reka betul. Yang kedua, dia kata ia merupakan cerita rekaan, dongeng, khayalan dan kepercayaan karuk. Cuma satu masa, inilah yang mewarnai zaman tok nenek moyang kita tak ada agama dulu. Mereka membina cerita-cerita ni dan akhirnya cerita-cerita ini menjadi kepercayaan. Itulah sastra rakyat itulah. Dongeng, mitos, apa lagi? Dongeng, mitos, apa lagi? Legenda. Legenda ni takrif dia kalau ikut sastra tradisional, orang tu ada betul. Tapi cara cerita tu tokok tambah tu banyak. Hantuah contoh. Hantuah tu ada pandangan kata dia tu adalah. Tapi hantuah nama tu tidaklah nama dia. Tapi seorang Laksmana Melayu yang hebat adalah sungguh. Tapi sampai boleh terbang mahir 30 bahasa, tu tambah dah tu. Begitu begini, boleh hidup sampai 100 tahun lebih, tu tambahlah. Tapi yang Laksmana Melayu yang hebat tu adalah siapa, wallahu alam. Atau legenda. Tambah-tambah. Tetapi dari sudut kesusastraan, itulah kehebatan tok nenek moyang kita. Dan cara orang dulu menyampaikan sejarah, fakta-fakta dulu, dia berselindung. Sebab nak cerita secara direct, raja ni begini, raja ni begini, raja dulu jahat-jahat.
Jadi kalau nak cerita direct, memang kena sembelih belaka lah mereka itu. Jadi berkiahlah mereka. Contoh ya. Cerita Puteri Gunung Ledang. Percaya kau tuan-tuan? Ada suruh Puteri Gunung Ledang. Siapa pernah pergi panjat Gunung Ledang? Pergi carilah Puteri Kebayan tu seorang apa dah? Nenek Kebayan. Cerita tu untuk nak sindir sebenarnya. Sindir siapa? Sultan Mahmud lah. Sultan Mahmud lah. Mahmud lah. Sebab apa? Punyalah gila pada seorang perempuan ni. Bila dia nak seorang perempuan, baik dia nak juga. Jadi bila Puteri Gunung Ledang bagi syarat bulan bintang, apa dia? 7 dulang hati nyamuk. Hati nyamuk. Tu dia. Hati nyamuk apa? Hati kuman. Berat lagi. Hati kuman, otak nyamuk, macam-macam lah. Nah. Jambatan emas daripada Melaka, emas perak daripada Melaka sampai Gunung Ledang. Wow. Dahsyat. Apa lagi? Air mata 7 tempayan anak gadis suntian. Itu boleh kita terima lagi lah. Dia paksa semua menangis lah, tempayan lah, boleh lah. Tapi yang otak nyamuk kuman dia zaman tak ada apa nama? Mikroskop tak ada lagi. Tapi itu sudah dibincangkan. Akhirnya Raja Sultan ni nak suruh buat juga ke tidak? Buat. Sebab apa? Nak juga nak Puteri Gunung Ledang. Sebab kalau dia dapat, dia boleh. Itu simbol raja ni hebat. Seorang raja yang boleh, seorang puteri kerajaan yang lebih besar Jawa masa tu, yang sama lebih kurang dia. Apakah raja tu menjadi rebutan raja-raja lain, tiba-tiba boleh ke dia? Dia lah paling hero. Itu sebenarnya. Jadi nak juga bini dia ni ramai dah. Bini dia ni pemaisuri lah apa semua dah ramai. Tu tak termasuk lagi dia punya concubine. Dia punya gundik-gundik, dia punya hamba abdi yang zaman tu sistem perhambaan masih ada. Dan hamba boleh digauli oleh tuan dia. Tuan-tuan kena faham tu. Betul berlambak dah dari istana tu. Tapi tak boleh ni. Tiara Jacqueline ni. Apa nama? Puteri Gunung Ledang ni. Dari Jawa ini. Nah, apa yang berlaku? Kemuncaknya syarat semangkuk darah putera dia tu, putera mahkota dia. Raja buat ke tidak? Sultan ni sanggup sembelih anak, ambil darah, nak jadikan hantaran tadi. Apa simbolik cerita ni? Nak ceritanya raja dulu, kalau dia nak ke, darah daging dia pun dia sembelih. Itu sebenarnya mesej. Satu sindiran sebenarnya. Cerita-cerita ni. Tapi Sultan Mahmud apa semua tu ada betul lah. Sultan Mahmud tu ada. Kerajaan negeri Melaka pun ada. Tapi cara penyampaian itu zaman tu dia tak boleh direct. Dia kena jauh lah. Singapura dilanggar todak. Apa kepening si todak tu nak pergi langgar? Puas kita fikir. Nak sindir raja juga. Sebab apa? Bila mana seorang yang bijaksana, Han Nadim, bagi cadangan. Kenapa tuanku berkubukan manusia? Matilah semua rakyat tu. Kenapa tidak berkubukan batang pisang? Cerdik juga budak ni. Tiba-tiba, toke-toke batang pisang ni, kebun pisang, mendapat durian runtuh. Sebab apa? Batang pisang mereka laku. Digunakan apa semua. Nah, Mamak Bendahara mendapat tahu idea ni datang daripada seorang budak kecil. Budak ni bila besar sikit lagi ni, kawasan ni tak kena cara, dia yang bertanding ni ambil calon ni. Habislah kita ni. Lagu mana? Penasihat Mamak Bendahara, penasihat Sultan. Penasihat Mamak Bendahara kata, tak boleh ni, Datuk. Budak ni besar, cerdik ni. Baru 10 tahun fikir macam tu dah. Nanti dia besar 5-6 tahun lagi, tergugat Datuk ni. Ya, tak ya juga. Lagi apa nama, humban dalam sungai tengah-tengah laut tu. Mati kawan tu. Sebab apa? Cemburunya.
nak kekalkan kuasanya. Itu sindiran-sindiran pengarang-pengarang dulu. Cara mereka nak menyindir golongan atasan secara berqiyas. Itulah dari sudut perspektif sastra, hebatlah tok nenek moyang kita dulu tu. Punyalah nak sampai satu benda tu dia pusing jauh bukan main. Sampai last kali orang tak faham apa. Last kali sampai tak faham. Ni ceritalah Han Nadim cerita. Tak, sebenarnya ada mesej di situ ya. Banyak lagi lah. Tapi dalam masa yang sama faktanya ada dalam tu. Itu yang jadi celaru tu. Mana fakta, mana yang dia tu memerlukan pembacaan dan kemahiran terhadap teks sastra dan juga realiti zaman dan seumpamanya. Tapi akhirnya yang kita terima yang campur aduk, entah yang mana fakta, entah yang mana sejarah, entah yang mana betul. Inilah nasib baik dalam ilmu hadis, dipentingkan sanad dan penyataan tersebut. Kalau orang tanya pada kita, mana sanad tak Melayu hilang di dunia tu? Yang disebut disandar kepada hantu. Mana ada? Dalam hikayat Melayu, sejarah Melayu, yakni Solatus Salatin dan juga hikayat hantuah, tidak ada walau satu ayat, satu patah yang sebut hantuah pernah sebut takkan Melayu hilang di dunia. Tak Melayu hilang di dunia. Perkara itu kemudian dijumpai dalam sebuah novel yang ditulis ketika mana penentangan orang Melayu terhadap Malayunian. In between 1945 to 1940 something. 1945 selepas Jepun balik sehingga 1950 lebih kurang begitulah. Nah, ketika era penentangan Malayunian. Penulisnya Samad Ahmad, bukan Samad Ismail. Samad Ahmad, bukan Samad Said. Samad Ahmad. Dia tulis satu novel berdasarkan kisah Melaka lama, nak sindir ataupun nak naikkan semangat orang Melayu. Maka dalam satu rangkap itu dia menyebut hantuah telah menyebutkan tak Melayu hilang di dunia. Tak ada, tuan-tuan. Dan perkataan itu Hamka dah nukil dalam buku dia sebelumnya, iaitu dalam Kenang-kenanganku di Malaya. Saya tulis, kata akhirnya sanad tak Melayu hilang di dunia dijumpai. Mana ada sanad benda tu? Tapi benda tu jadi sensational pada masa itu. Sebab apa? Orang Melayu tengah nak melawan British ni. Datuk On Jaafar berjaya menghimpunkan orang Melayu buat pertama kali seluruh semenanjung tanah Melayu untuk sama-sama menentang tuan mereka pada masa itu, British, yang nak kembali berkuasa selepas Jepun menyerah kalah. Itulah ceritanya. Sebelum itu perjuangan orang Melayu adalah negeri masing-masing lah. Negeri masing-masing, daerah masing-masing. Mana ada bersatu macam tu? Datuk On Jaafar. On Jaafar kan Jaafar On? On Jaafar. Tukar. Datuk On Jaafar, pengasas UMNO itu. Yang hebat tu. Baik. Jadi rekaan, dongeng, khayalan, kepercayaan karut. Tapi dalam sastra, perkara-perkara itu dilihat kreativiti. Dari sudut keilmuan Islam, kita nak. Sebab tu bidang kajian PhD saja yang dah siap dah hantar pun. InsyaAllah doakannya. Kalau tak ada apa-apa boleh selesai tahun ni jugalah. Adalah saya mengambil satu teks sastra Melayu lama, tapi berbicara tentang kisah Nabi dan Rasul. Sedangkan cerita Nabi dan Rasul kisah Quran. Kita mengaji Quran hadis, kisah Quran tak boleh takut tambah. Dia wahyu. Penulis Melayu lama dengar cerita tu daripada ulama-ulama zaman dia. Dia balik, dia karang balik, dia takut tambah pula. Jadi bila baca tu dahsyatlah. Beginilah Nur Muhammad terjun dalam lautan hikmah 70,000 tahun keluar, masuk pula dalam lautan hikmah, lautan cinta 70,000 tahun keluar balik, masuk pula. Oi, kita dengar cerita baca tu nak mutah berasa. Dahsyat. Cerita Nur Muhammad saja tu. Kepala cerita Nur Muhammad dah. Jadi benda tu dah bila ia melalui jalan sastra, tetapi kemudian disampaikan kepada masyarakat. Kena faham, masyarakat zaman tu tak boleh baca belaka. Illiterate. Yang boleh baca ni orang istana je. Jadi rakyat hanya mendengar dan mereka akan percaya 100% apa yang mereka dengar. Maka apa yang disampaikan tentang Nabi Khidir, kalau nak masuk bab Nabi Khidir, itu je sampai sekarang. Nabi Khidir dekat Allah, orang ni jumpa, orang tu jumpa, dah binai sekali.
Apa tak sampai dah begitu. Tapi katanya ada lah dakwa masuk pergi surah tu, surah ni, duk semayang situ. Macam-macam. Sebab dalam teks-teks Melayu lama kita duk ada. Dalam hikayat, hikayat Melayu tu, hikayat sejarah Melayu. Dalam Suratus Salatin, dalam hikayat hantu, ada tu. Pasal Khidir mari jadi wali nikah kepada raja. Ada. Dia benda-benda tu disampaikan pada rakyat dulu. Pada orang awam dulu. Yang hanya mendengar. Dibacakan. Maka mereka percaya. Jadi jangan pelik lah kalau mutakhir ni orang kita masih ramai yang minat percaya. Memang benda tu mendarah daging. Cerita Quran Sunnah ni baru sangat. Baru. Walaupun Islam dah 1000 tahun. Tapi kebalikan nak bawa manhaj, menerima riwayat, cerita, kisah betul-betul ikut Quran dan Sunnah. Masih sangat baru. Tak sampai 50 tahun baru. Dalam keadaan Islam dah 1000 tahun sampai ke alam Melayu, kita dah bawa benda ni baru. Bukan kita lah. Ulama-ulama kita yang aliran yang baru bawa 50 tahun ni. Apa yang kita nak boleh buat, tuan-tuan? Bermaksud, insya-Allah apa yang kita buat ni akan berhasil bila? Ada rezeki kat 1000 tahun lagi. Ke depan lah. Tapi bermula hari ni lah. Janganlah duduk saja dah. Okey, seterusnya. Yang ketiga. Ia bersumberkan kepada kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Itu khurafat. Bersumberkan kepada kepercayaan lama. Hindu, Buddha, zaman-zaman dulu, zaman tak ada panduan wahyu apa semua. Dan adat yang bercanggah dengan Islam. Sebab di sana ada adat yang tidak bercanggah dengan Islam. Yang keempat, ia berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus. Apa dia makhluk halus? Jin, jin syaitan iblis lah. Untuk tujuan yang memudaratkan dan menyeleweng dari akidah Islam. Yang kelima, ia menggunakan objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Yang keenam, ia ada atau mempunyai unsur negatif kepada akidah dan syariat Islam. Confirm. Lebat dengan khurafat, kepercayaan jadi pelik-pelik, semayabang pun tak tahu ke mana dah. Dan akhirnya paling teruk dia akan terjerumus dengan sihir ke apa semua, dia percaya benda tu, dan kemuncaknya boleh jadi sesak dan kufur lah. Dia boleh pergi situ, boleh pergi situ. Na'udzubillah min dzalik. Keenam ciri di atas, kata pengarang buku ni, adalah tepat dengan apa yang kita hipotesiskan dalam penulisan buku ini. Cuma mereka tidak merincikan apakah contoh yang mempunyai 6 ciri tersebut, daripada mana ia datang dan bagaimana ia berkembang di alam Melayu. Sehingga kini, paling utama, mereka tidak menjelaskan keenam ciri tersebut adalah berpunca daripada kejahilan seorang Muslim itu dalam urusan keimanan kepada alam dan makhluk gaib. Itu saya lah tambah tu. Saya kata walaupun mereka letak 6 ciri tadi, betul lah. Tapi mereka tak jelaskan sebenarnya punca yang sebenarnya menjadi 6 ciri. Tanda tadi tu kenapa? Sebenarnya adalah kerana jahil hakikat iman kepada alam dan makhluk gaib menurut Al-Quran dan Sunnah. Kita nak beriman dengan jin. Apa konteks iman ataupun kepercayaan kepada jin tu? Sedangkan jin tu ada surah Al-Jin dalam Quran. Lepas tu kita duk spekulit, duk pandai-pandai. Oh, jin ni lagu ni kok, dia boleh lagu ni kok. Walhal dalam Quran dah cerita dah. Jin ni setakat ni je. Lebih-lebih tak boleh juga dia. Berapa ramai orang yang menyangka jin yang ada kuasa yang hebat apa semua. Ya, mereka ada beberapa kelebihan. Tapi ternyata mereka bukanlah super power yang tidak ada limit. Buktinya adalah ketika mana zaman Nabi Sulaiman AS, kaum jin ni ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, duk tengok mereka buat kerja jadi buruh binaan itu, mereka buat kerja tak berhenti, duk tengok Nabi Sulaiman duduk tunggu dia ni. Sampai beberapa waktu sehingga Nabi Sulaiman tumbang. Akibat tongkat dia kena makan oleh anak-anak. Barulah mereka tahu, oh Nabi Sulaiman dah mati. Ini membuktikan para jin pun tak tahu benda gaib. Terbatas. Sebagaimana kita terbatas terhadap alam perkara gaib, jin juga begitu. Jadi yang kita takut sangat, kenapa? Jadi bila rujuk Quran dan Sunnah, maka kita tahu, oh jin pun makhluk macam kita, ada taklif dosa pahala, dan mereka pun bila tengok ada manusia mari tempat mereka sembunyi, mereka takut.
Tapi bila mereka dengar manusia ni cakap, aku takutlah sini dulu ada hantu ni, ada. Dia pun naik syekh jugalah. Tu hadis kita tu. Nampaknya mereka takut kita. Bolehlah kita. Jadi dengan itu kita meletakkan hakikat iman kepada alam gaib ini pada tempat yang betul. Bukannya overthinking. Kita letak benda pada tempat yang tidak ada itu. Baik, kita pergi sekali lagi. Seterusnya mereka membincangkan mengenai 7 bentuk khurafat yang didapati wujud dan masih berkembang dalam masyarakat kita di Malaysia atau alam Melayu secara umumnya. Khusus. Yang pertama, kepercayaan kepada keramat seperti kubur. Keramat daripada perkataan karamah. Dimelayukan jadi keramat. Seperti kubur, pokok kayu, telaga Hantuah di Melaka. Telaga mahsuri di mana? Langkawi itu. Ada macam-macam lah. Batu tertentu. Bukit ni batu pemata, buat cincin nak. Batu ni begini. Kalau orang bagi 1,000 tak jual ni. 1,500. 1,500 boleh fikir. Bukan main. Nak jual cincin rupanya. Apa lagi katanya? Bukit, tongkat dan seumpamanya. Tu ramai orang bertukar hari ni tu. Mudah lagi umur. Bertukar kulu kile. Tukar apa ni? Dia kata jangan main ni. Tak kena cara boleh jadi tukar Nabi Musa ni. Rasulullah bertungkat bila dah agak berumur. Bukannya buat style. Tak ada sunnah pakai tukar ni. Sunnahnya adalah bila kita memerlukan bantuan, carilah benda tu. Kalau ada kaki patah kena langgar motor, carilah tukar 2 tu. Jangan dah buat kerah begitu. Ni tidak. Umur 20 baru bawa tukar kulu kile. Yang kedua, kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar. Ni Jakim jelas sebut ni. Adat mandi safar, mandi membuang sial dan sebagainya. Dan kita bahas dari awal buku ni, berapa banyak benda yang bersabit dengan mandi di alam Melayu ni. Mandi safar, mandi buah sial, mandi balai, mandi bunga, mandi. Kenapa? Kerana kita di Malaysia ni, demografi kita ataupun dipanggil geografi kita ni memang dekat dengan sungai banyak. Kenapa khurafat-khurafat berkaitan dengan air tak banyak di belah negara Arab? Kerana mereka tak banyak air. Lepas tu di Mekah tak ada mandi tu, mandi ni, tak ada. Dia lain pula cara khurafat dia, tatayur, tengok burung lagu mana, burung tu, burung ni. Tapi kalau pergi Mesir, Mesir saya yakin banyak khurafat yang bersabit dengan mandi dalam sungai Nil tu. Percaya sungai ni lagu ni lah, percaya tu. Pula. Jadi dia betul-betul produk masyarakat. Siapa yang mula-mula memikir reka-reka, akhirnya dia anggap serius betul, maka akan dipercayai. Gitu. Yang ketiga, kepercayaan kepada jin dan memohon daripada mereka dalam adat seperti memuja kampung, adat merenjih tepung tawar, adat memuja pantai dan sebagainya. Memuja tepung tawar masa bila? Masa kahwin di atas pelamin tu lah. Dulu dia renjih-renjih. Bunga mawar lah apa semua, padi dah. Ada kepercayaan dia bahawa buat begitu tu nanti nak bagi pasangan ni murah rezeki lah apa semua, cepat dapat anak. Kalau buat begitu tu dengan keyakinan lagu tu, salah. Tapi kalau buat ni apa dia? Style saja. Tak ada isu. Tanya kenapa ni duduk renjih-renjih ni, air mawar apa semua. Tak ada style ya. Siapalah. Nak bagi ada nampak majlis lah sikit. Okey lah. Tapi kalau kata, kena buat ni, kalau tak buat, kita takut lah. Kokok. Tak murah rezeki nanti apa semua. Dia. Bila buat ada i'tiqad, beza selalu lah. Tapi kalau buat tu dengan kefahaman, kata dah sajalah. Lepas tu lagu mana? Tak payah buat. Selamatnya tak payah buat lah. Seterusnya, batu air tu pula kena air khusus. Ada air bunga mawar lah. Air bunga mawar yang telah dibacakan Yasin 30 kali, macam-macam. Nak syarat dia tu. Tu mengarut lah. Seterusnya, keempat, kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja semangat padi.
Yang dilakukan oleh petani antaranya ritual bersemah dan membuang ancak di sungai dan laut serta bermain pantai. Ada lagi ni belah Perak, belah Kelantan, belah Terengganu. Ni belakang lah ni. Nah, belah Jawa apatah lagi. Samalah semua negara, semua tempat ada sebenarnya. Tapi versi masing-masing. Termasuklah di Saudi lah, di Arab zaman Rasulullah tu. Sebab apa? Islam mari nak buat benda lagu ni lah. Islam mari bawa Quran Sunnah, nak lawan benda lagu ni lah. Nak. Boleh pada orang Melayu, dia takut sekali. Mandi boleh, tapi mukadimah Tok Imam baca doa dulu selamat. Tok Lebah baca doa. Dia kata okey dah tu. Asalnya tak betul, tapi sebab dah ada Tok Guru baca doa, okey dah tu. Nah. Waktu mandi sekali, laki perempuan tak apa. Sebab dah baca doa dah. Punah tu. Baik, apa lagi ni? Yang kelima, kepercayaan kepada petanda dan pantang larang. Contohnya, seperti tidak boleh melihat bayi di muka cermin kerana kelak boleh menyebabkan kematiannya dalam air. Tidak boleh keluar rumah jika ada gagak berbunyi kerana takut terkena sial dan bala atau sebagainya. Ini sial majal lah. Atau tayyur dan seumpamanya itu. Tak boleh, Islam tak ada. Nah. Tapi dia tiba-tiba jadi sungguh. Itu masalah tu. Aku dah cakap. Allah nak uji kita ni dengan pelbagai kaedah lah. Adakah kita percaya benda yang kita mengaji ataupun benda yang tiba-tiba jadi? Yang kita mengaji sungguh, kita yakin ni Quran Sunnah sebut begini ni. Nah, tiba-tiba benda tu jadi sebagai ujian. Kita kata, betul dah lah. Baik. Percaya siam ajar ni. Bila beranak, bini beranak, tanam uri. Ada pantang larang dia. Bubuhlah pensel sekali. Kita pun tanya 2B ke 4B? Stabilo ke? Apa je namanya? Dia kata molek mahal sikit. Supaya budak tu besar jadi pandai. Kalau betul jadi pandai, letak iPad, letak komputer lah tu. Tak ada kaitan. Cuma orang tua-tua kita dulu ni, sebenarnya benda-benda itu lahir daripada satu kerisauan. Contoh uri tu nanti dibongkar, lantas dimangkat anjing apa semua. Maka dianggap sebahagian daripada badan kita, maka perlulah dimuliakan. Jenazah kan dimuliakan dalam Islam itu. Wal hadis pita, isi saya kata lepas beranak, kalau orang bukan Islam lepas lah tu siapa gitu ya. Tak ada apa pun. Benda tu memang wish lah, benda yang memang benda lebihan kan. Tapi kita ni jangan nanti begini. Baliklah. Suami ni lah balik. Basuh. Tak garam. Kunyit. Goreng. Pergi tanam. Tanam tu kena dalam. Takutnya ada binatang-binatang bongkar. Itu saja. Tapi cerita dia kena letak tu, letak ni. Macam-macam lah. Tak perlu pun. Macam tidur, duduk atas bantal naik bisu. Yalah, bantal tu tempat kepala. Bila duduk tak sesuai lah. Jadi, tahulah orang tua kita ni, dia jenis berbunga lah. Dia jenis pusing jauh lagu mana. Padahal dia boleh cakap direct. Janganlah duduk atas bantal. Bantal tu untuk kepala. Duduklah atas kerusi. Jangan, nanti bisul. Dah. Masuk maghrib. Jangan main kat luar, hantu banyak. Kenapa tak direct? Jangan masuk. Ni setan iblis banyak. Masa ni setan iblis. Nabi sebut. Itu sepatutnya. Hantu. Budak tu besar dengan kepala otak hantu dia tu. Sampai dah tua pun, duk hantu situ lah. Percaya pada hantu. Nampak tak? Jadi, kebijaksanaan orang tua kita ni, wallahu alam, disebabkan dia nak berhikmah ke lagu mana, maka dia ciptalah benda-benda itu secara kreatif. Tapi lama-lama benda tu jadi keyakinan. Itu masalahnya. Jadi keyakinan. Padahal benda bagus nak nasihat, nak bagi amaran, nak bagi larangan. Tapi lama-lama dia jadi pantang larang yang ada unsur khurafat dah pula. Akhir sekali katanya di sini, percaya kepada amalan berkaitan dengan bintang, angka-angka ni nujum, angka-angka huruf ataupun ahraf ataupun ilmu huruf ni. Bismillahirrahmanirrahim 786.
Awak beranak bila? Ni. Awak ni. Ini unsur tanah dengan unsur air. Air tanah sesuai. Nah, nak kahwin bila ni? Bulan 12. Bulan 12 kira. Ada bulan Molek 12 hari bulan. Biasa kita tengok benda lagu tu dalam apa tuan-tuan? Kalau filem. Kita tamil dengan cerita Hindustan. Dia nak kahwin, dia akan pergi jumpa dengan dia punya astrologer dia tu lah, dia punya sami-sami tu. Sami-sami tu akan kira begini. Keluarlah, oh ni okey ni, bagus ni, hari ni hari. Dan setengah orang tua-tua kita menganggap itu ilmu hikmah orang lama-lama. Sebab apa ada dalam kitab? Memang ada dalam kitab Jawi. Rupanya kitab Jawi itu adalah terjemahan daripada Syamsul Ma'arif Al-Kubra, tulisan Al-Buni. Memang kitab orang nak jadi tukang sihir. Itulah kitab dia. Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Ada terjemahan Inggeris, bahasa Indonesia sampai sekarang duk jual tu dalam Shopee berlambat-lambat. Pakak beli bahan ni belaka. Dalam tu ada belaka sihir nak buat orang jadi gila, mabuk kepayang. Ada tu. Sihir nak suruh begini. Ada belaka amalan ada tu. Diterjemahkan, disebarkan dengan meluah di alam Melayu kita, ditulis dalam tulisan Jawi dan dianggap sebagai kitab ilmu hikmah yang muktabar, mujarrabat. Kitab tu kitab sihir. La haula wala quwwata illa billah. Dan amalan-amalan itulah yang kata huruf-huruf apa semua tadi tu. Nak begini. Dan dengan orang kita ni pula, bila ada orang yang kononnya ada petua-petua, dia anggap sebagai orang yang ada ilmu, orang yang berhikmah. Rupanya dia dah ambil daripada kitab sihir tu. Masih lagi berleluasa sampai sekarang. Tajul Muluk antaranya. Siapa cara nak panggil setan pun ada lah tu. Cara nak panggil jin setan tu ada lah tu. Baca sekian-sekian huruf, duduk waktu malam seorang-seorang diri begini. Baca ho kalau lagu mana ke, mari benda tu. Ada. Tapi disebabkan dulu dia diterjemah dalam tulisan Jawi, zaman tok nenek moyang kita tak ramai boleh membaca, dan yang boleh baca ni orang istana, tok guru saja, dan mereka duk kata ni kitab ilmu hikmah, makanya dianggaplah kitab tu kitab muktabar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Rabbi. Panjang lagi perjalanan kita ni. Seterusnya, percaya sehingga memuja objek tertentu, roh nenek moyang, kuburan yang dianggap mempunyai keramat, khususnya kuburan golongan yang dianggap sebagai wali. Ni pun sampai sekarang lah kita duk bergaduh, kita duk terangkan apa semua, dan mereka pula duk kerah, sehingga kubur Tok Kenali ni tak pernah anak cucu cicit dia buat majlis apa-apa tuan-tuan. Hau tak hau, sambut birthday apa semua, anak cucu cicit darah daging Tok Kenali tak pernah buat. Tiba-tiba mutakhir ni entah mari mana-mana, yang klaim anak murid dah satu hal, yang klaim beramal dengan ilmu makrifat Tok Kenali dah satu hal dah pula. Buat kitab jual, duk mengajar rata-riti. Ini mari nak buat majlis tertentu di kubur dia ni, di Kelantan, kubur Keria tu. Anak cucu tak terlibat ni. Anak cucu cicit dia tahu benda tu tak kenali, tak ajar. Sambut-sambut birthday apa semua di kubur ni tak ada. Ni mari golongan-golongan yang minat pada bagai-bagai gini lah. Oh, jumpa kubur ni berair mulut lah tuan-tuan. Berahi sungguh. Nah, sampai-sampai tu, kalau tokoh mereka daripada luar negara mari tu, sampai ke LA tu, tempat yang dituju pertama mana? Kubur dulu, cari kubur. First pit stop, cari kubur dulu. Oh, kata pelik sungguh. Lepas tu orang tanya, kenapa minat sangat kubur? Dia kata pandangan zahir kita memang nampak dia pergi ziarah kubur. Tapi pada pandangan batin mereka, ketika mereka duk pegang nisan, duk cium tu, sebenarnya tangan keluar daripada kubur tu. Tu dia. Selesai masalah. Tak ada apa. Tangan tu yang kubur tu keluar tu, duk cium tu. Tu. Tak apa, balik awal. Balik baca Quran lah insya-Allah. Boleh pahala.
Baik, kita pergi dua perenggan lagi ni. Panduan tersebut kemudian membincangkan hukum percaya dan beramal dengan perkara khurafat. Namun saya tidak menurunkannya di sini kerana kita akan membincangkan topik mengenai pandangan Islam terhadap khurafat, tahyul dan bid'ah dalam bab seterusnya menurut pandangan Islam dan tokoh ulama terkemuka pada zaman ini yang digelar sebagai mufti global ataupun global mufti, iaitu Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ataupun sudah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Allahumma fillahu warhamu wa'afi wa'fu anhu. Jika kita bertanya daripada manakah munculnya semua ciri dan bentuk khurafat yang dinyatakan di atas, makanya kita tidak mampu menafikan ia merupakan kesinambungan daripada produk sejarah, kebudayaan dan pemikiran Melayu lama, sedari dari zaman animisme, dinamisme, Hindu-Buddha, ditambah pula dengan kejahilan umat terhadap skema dan konsep keimanan kepada alam dan makhluk gaib menurut panduan wahyu yang hakiki, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita faham apa yang Quran dan Sunnah nak kita faham bagaimana tengok benda gaib, selesai masalah, tuan-tuan. Dengan Tok Bomo tak kena tipu, Tok Bomo mari cerita, ada 14 ekor atas belakang ni. Dia kata, ya ke? Ya ke? Nah, ada Tok nampak ke? Oh, nampak lah dengan mata saya ni. Nabi, Imam Syafi'i kata siapa yang dakwa boleh tengok jin dalam rupa yang asal, sama ada dia orang gila ataupun seorang Nabi. Tok yang mana? Nabi ke orang gila? Tak selesai lah masalah. Dan kebanyakan orang yang bercakap benda-benda khurafat, tahyul, Tok Muhammad Pawan Dukun, dia bercakap benda gaib lah. Jadi bila dia bercakap benda gaib, kita macam percayalah, sebab kita pun tak boleh nak fikir benda tu betul ke tidak. Sebab tu mudah nak jadi Tok Muhammad apa semua ni. Nah, lepas ni mula bercakap benda pelik-pelik. Oh, semalam saya mimpi. Oh, boleh jadi token mimpi. Ramai pengikut percaya. Mimpi ya mudah. Mimpi siapa boleh trace? Kalau kata saya baca lah kitab ni, gini-gini. Kitab mana? Rujukan. Bagi. Nak semak. Jangan. On the spot orang boleh semak. Ni betul ada. Tapi cara faham salah ni. Nah, memang betul ada. Tapi cara faham salah. Kawan tu bukan nak setuju, kawan tu nukil untuk kritik balik. Nah, benar betul ada kitab tu. Tapi kalau kata ni mimpi. Mimpi pula mimpi siapa? Mimpi bini dia. Kita nak tanya bini dia. Ni modal orang-orang macam ni memang dia akan guna kesamaran kelemahan kita. Kita pula jenis tak berapa nak reti juga. Oh ya ke? Oh nampak betul tu mimpi tu. Betul tu. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu mimpi ni dari awal lagi siapa mengaji Quran Sunnah memang kena tahu. Mimpi para nabi dan rasul saja wahyu daripada Allah. Selain pada tu tidak sampai tahap wahyu untuk dijadikan hujah. Tak boleh. Tok wali besar mana pun, tok syekh besar mana ke, maulana profesor ke, mimpi dia tetap mimpi seorang manusia biasa. Ada pemimpi pada nabi dan rasul wahyu daripada Allah. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.